Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni saya nak share berkenaan dengan Al-Quran yang saya gunakan untuk bacalah hari-hari. So nama Al-Quran ni dia dua-dua daripada karya Bestari. Nama Al-Quran ni adalah Al-Quran Mu'jam. Yang versi kecil ni adalah nama dia Mu'jam, and yang versi besar ni nama dia Al-Andalus. Dua-dua ni daripada karya Bestari. Okey. And saya nak dua ni sama sebenarnya, dua ni isi dia dalam kandungan dia adalah sama, cuma yang ini versi kecil, yang ini kalau orang pergi umrah ataupun pergi haji tu, this one is very nice. Dia memang muat-muat ngam-ngam masuk yang beg sandang yang kita sentiasa bawa tu kan. So saya pun masa saya pergi haji last year tahun 2019, saya atas saranan daripada seorang pengelola haji ataupun guru haji kita lah masa yang saya pergi kursus tu, memang dia yang recommend Quran Mu'jam ni. Dia ada satu lagi versi lah, yang ini versi cantik sikit lah. Versi cantik ni dia ada siap cover macam ni kan. So satu lagi tu versi yang hard cover biasa. So kalau yang ni saiz ni, saya tak sure apa nama saiz ni, mungkin B5 ke apa, A5 ke B5 ke. Kalau yang ini memang nicely masuk dalam beg sandang tu lah, senang bawa. InsyaAllah senang bawa, and saya sangat recommend lah. And yang ini satu lagi adalah versi saya pun tak sure apa saiz dia ni, tapi lebih versi A4 mungkin. Versi A4. Versi A4 ni dia kandungan sama tapi dia besar lah. So font dia kat dalam besar, jadi untuk orang yang dah agak berusia ke, macam saya pun dah late 30 ni, saya suka yang lebih besar macam ni sebab senang lah, font dia lagi nampak besar. So ciri-ciri yang menarik dalam Al-Quran ini sebenarnya very nice sebab dia ada macam ni. Makna dia adalah per kata. Tapi dia dari segi penulisan Al-Quran dia ni, penulisan ayat ni, dia tak pecahkan. Macam ada sesetengah Quran yang perkata juga, terjemahan perkata tu, dia akan jarak-jarakkan macam ni lah. Contohnya watlu alaihim, watlu dia jarak, alaihim dia jarak. So bagi saya lah, untuk saya, kalau yang bersambung macam ni, dia lagi senang nak baca. Sebab yalah, baca Quran ni kita kena tengok apa hukum dia sebelah dia, lepas tu macam mana untuk kita predict how to read it lah. So walaupun dia tak pecah macam tu, tapi dia masih lagi perkata. Dia dari segi macam mana dia define perkata tu, dia akan definekan by warna. Macam ni dia dah ada warna, dia ada dua warna ya, hitam dan emas. Macam ni emas. Qallu satu perkataan, ya Musa satu perkataan. Jadi satu. Mereka berkata, wahai Musa. Itu ciri nombor satu yang saya suka. Ciri nombor dua, kalau anda perhatikan, dia ada ini yang tanda biru, warna merah, warna hijau. So ini sebenarnya membantu kita untuk membaca Al-Quran tu dengan lebih jelas ataupun dengan lebih bagus lah. Contoh macam ni, dia ada makna dia lah. Mak wajib mutasir, mak zaiz mufasir, apa benda, idgham dekat mana, mak lazim. Jadi dia at the same time tu, dia membantu kita untuk membaca, termasuk untuk kita belajar tajwid sekali lah. Itu ciri nombor 2. And ciri nombor 3, saya suka dia punya terjemahan kat tepi ni. Terjemahan dia sangat dia tak complicated. Cara dia terjemahkan satu ayat dan satu ayat itu tak complicated. Okey. Dua terjemahan sinilah. Satu terjemahan yang bersambung, dan satu lagi terjemahan perkata. Yang ini pun senang sebab ialah ayat dalam Al-Quran ni dia ulang-ulang ya, sebenarnya dia tak complicated sangat lah. Jadi pada orang yang nak belajar bahasa Arab tu agak senang lah. Dia satu perkataan ni apa maksud dia, satu perkataan ni apa maksud dia. Tu dari segi terjemahan. Dan ciri yang ketiga saya suka adalah dari segi dia punya, dia panggil Mu'jam ni macam dictionary lah, macam dictionary. Contoh saya kata kenapa macam dictionary, kita tengok dekat sini.
Kita tengok dekat satu terjemahan ni, dia letakkan nombor dekat sini, 267. Dan ingatlah akan kurniaan Allah padamu dan perjanjiannya, 267. Dia elaborate further, dia macam kamus Dia elaborate further, 267 tu perjanjiannya tu apa? 267 dia elaborate further, perjanjian akan mendengar dan mengikut Nabi Muhammad SAW dalam segala keadaan yang diikrarkan waktu ba'iyah prasetia. So bila kita baca, macam cara saya akan baca satu muka and saya akan baca tafsiran ayat ni lah macam mana. So bila sampai dekat yang tempat dictionary tu, dia macam ada further elaboration. Jadi kita faham ataupun kita more or less kita akan faham lah tanpa kita refer ke tafsir, kita akan faham ayat tu sebenarnya dia nak cakap apa, peristiwa apa. Jadi itu ciri ketiga yang saya suka. And ciri yang keempat yang saya suka adalah dia punya kat belakang ni lah, kat belakang dia. Kat belakang dia macam ada indeks. Indeks ni saya suka sebab contoh macam kalau kita nak dalam Quran ni apa yang pasal riba. So hukum riba ini juzuk kedua ayat 275. Juzuk macam itulah. Sorry, itu bukan juzuk. Ayat kedua, surah kedua ayat 275. So dia banyaklah cerita membuat kerosakan di muka bumi. Ayat surah kedua ayat 11, surah ke-38 ayat 28. So dia ada indeks lah. Jadi kalau kita nak tahu lebih mendalam apa hukum-hukum dalam Quran yang bercerita pasal that particular topik ke apa benda, dan kita senang lah nak refer kan. Contoh macam ni, cerita pasal Nabi Musa. Banyak cerita dalam cerita pasal Nabi Musa. So kita boleh refer lah, senang nak refer. Okay, that is ciri yang ketiga. And kalau saya boleh share ciri yang last ciri yang saya suka lah. Last sekali ciri yang saya suka adalah ini. Berkenaan dengan tanda wakaf, tanda-tanda dalam Quran yang kita boleh guna dan kita senang untuk kita membaca lah. Dia ada tanda dalam Quran ni, dan dia ada bagi ni sebenarnya ringkasan. Kalau tu kan macam susah kita nak refer, nak refer ke belakang macam tu. So dia ada bagi ringkasan. Dia ada bagi ringkasan ni. Alright. Okay. And satu lagi dia ada doa untuk sujud tilawah. Jumpa je tanda tilawah tu, sujud tilawah, dan ada doa. So bila ada kat sini, kita tak perlu nak hafal ke, nak belek-belek ke sana ke sini, nak refer kan. So just tengok macam ni. Okay, jumpa je, baca doa. Okay. Itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Saya harap dia bermanfaat untuk semua. Saya bukan nak promokan karya Bestari, tapi ini banyak-banyak Quran yang saya refer. This is among the best lah. Senang nak baca, senang nak refer, and dari segi yang paling best sekali dari segi dia punya terjemahan ni lah. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum dan jumpa lagi.